Seteruskan Teruskan Nisa. Okey, penyakit ni terjadi melalui 7 peringkat. Okey. Peringkat yang pertama adalah innovation. Innovation ni dia derive from word energy. Maksudnya tenaga. So, dekat peringkat pertama ni badan kita kekurangan tenaga. Sebab apa? Badan didedahkan dengan toksik yang melampau. Kesan kerana terpaksa menguruskan badan supaya manusia itu terus dapat hidup setiap hari. Okey. Senang cerita kat sini kat peringkat pertama ni kita overuse badan lah. Kita tak jaga waktu tidur kita tak jaga pemakanan kita. Kita kita ignore je sebab tak rasa sakit lagi. So kita pergi ke peringkat seterusnya iaitu toksimia. Toksimia ni badan kita mula mengumpul toksik. Toksik ni datang dari bermacam-macam lah. Daripada pemakanan kita, stres yang tak dikawal, penggunaan bahan kosmetik macam skincare ke, makeup ke yang tak selamat. Itu semua penyumbang toksik. Then bila kita abaikan dekat peringkat kedua ni, badan kita akan pergi ke fasa berikutnya iaitu irritation. Dekat fasa ketiga ni selalunya badan kita dah secara fizikal dan spiritual. Okey, daripada fizikal ni contohnya badan kita dah mula gatal-gatal, sesama. Lepas tu kalau spiritual ni kita tak boleh nak kawal stres, kita mudah marah. So benda-benda kecil pun jadi isu dekat sini. Selalunya dekat peringkat ketiga ni kita dah mula jumpa doktor, minta ubat kan. So kalau follow cara alopati, memang kita benamlah simptom tu, kita suppress. Tak selesai masalah pun, kita benam simptom tapi tak selesai punca. So kita bawa diri kita ke peringkat yang seterusnya iaitu inflammation ataupun keradangan. Okey. Keradangan ni adalah fasa di mana badan mula nak lancarkan proses memulihkan badan. Antara yang terhasil lima perkara ni. Panas, lebam, bengkak, sakit dan hilang fungsi. Okey, dekat peringkat yang keempat ni badan kita ni masih nak melindungi kita. So kita just perlu support dan urus dengan cara yang betul sahaja. So bila peringkat keempat ni kita tak urus dengan cara betul, kita suppress lagi, kita benam rasa sakit tu, kita tak selesaikan punca dia, kita pergi ke fasa seterusnya. Badan membebaskan toksin secara paksa. Sebab apa? Sebab kita dah sembelit. Dekat peringkat yang sebelum kita memang dah sembelit pun. So badan nak keluarkan toksin melalui apa kan? Jalan bawah dah tersumbat kan? So badan mula membebaskan toksin secara paksa sebab dia nak keluarkan toksin tu. So kulit kita akan jadi pecah-pecah untuk buang haba dan racun. Selalunya kita boleh nampak ulceration ni dekat kita punya mulut kita yang ada bintik-bintik, ada apa putih-putih tu kan. Itu dekat mulut, dekat dalam badan, dekat organ-organ dalam badan ni kita pun tak tahu. Sebenarnya mungkin dah pecah-pecah dah. Tapi kita tak sedar, kita tak tahu. So dekat peringkat ulceration ni selalunya kalau kita kalau selalu yang saya buat dulu kumur air garam. Kalau yang lain mungkin tepek benjela lah kot. So kita benam simptom lagi. Bila pakai bonjela, bila kumur air garam, okey, ulcer dah settle. Tapi sebenarnya itu tak selesaikan punca. Dia benam simptom je. Dia bagi lega sementara je. So bila urus dengan cara yang salah, so kita ke peringkat yang seterusnya iaitu fasa induration. Okey, fasa induration ni pun still sama juga. Badan nak melindungi kita. Kenapa saya cakap dia melindungi kita lagi? Sebab apa? Dalam kantung sel yang keras untuk melindungi badan daripada kerosakan DNA. Sebab tu yang kat sini sebenarnya orang akan dapat macam ketulan sis segala ketumbuhan dekat stesen yang ke-6 ni. Sebab apa?
sebab sel rosak ni dikumpul dalam satu kantong sel yang keras ni sebab dia tak nak rosakkan DNA sel. Sebab apa? DNA sel ni bila ditembusi oleh radiasi akan merosakkan DNA sel yang lain. So bila DNA sel yang rosak ni lambat diurus ataupun kita urus dengan cara yang salah, dia akan membentuk sel kanser yang akan terus berkembang mendominasi badan. Dia conquer satu badan, sel kanser ni. So bila sampai ke peringkat yang ke-6 ni, kita surprise lagi. Maksudnya kita guna cara yang tak betul nak urus dia. Contohnya kalau macam ketulan tu, kita pergi operate kan. So operate ni kita akan dapat dua possibility. Sama ada bleeding ataupun jangkitan. So risiko tu tetap ada. So bila kat peringkat yang ke-6 ni tak urus cara yang salah, so kita akan pergi ke peringkat yang seterusnya, peringkat yang menyeramkan. Okey, proses perlindungan function. Sebab apa? Sel kanser dah berjaya berkembang dan mendominasi badan. Bukan setakat kanser, dekat sini pun stage penyakit autoimun yang kronik. So bila kita dah tahu kita kat peringkat mana, so maka kita boleh cepat-cepat reverse. Jangan biar lagi kerosakan badan. So malam ni kita pergi apa itu inflammation. Ini dalam flame ni api, dalam api. Gambar pun gambar manusia yang berapi-rapi, yang berapi, yang panas, yang sakit of course. So apa itu inflammation? Inflammation ni is the body attempts at self protection. Maksudnya nak melindungi diri. Tujuan dia apa? Untuk remove harmful stimuli including damaged cell, returns of pathogens. Pathogens ni macam kuman, virus, bakteria dan sel rosak. Sebab apa? Dia nak memulakan proses healing proses, nak memulihkan badan kita. So bagus tak radang ni? Baguslah, radam adalah proses Betul tu yang untuk pulih badan kita. okey. Jika dibiar, dia jadi memborat. Okay. Penting tak radang ni kan? Okey. Okey. Okey, radang ni adalah tindak balas sistem imun yang penting terhadap dua keadaan. Okey, dua keadaan ni apabila badan kita dapat kecederaan ataupun jangkitan. Okey, selalunya masalah keradangan ni dinamakan berdasarkan organ yang terlibat dan berakhir dengan perkataan nitis. Okey, jom kita tengok contoh-contoh radang di organ yang terlibat. Okey, macam kat sini dermatitis. Okey, dermatitis ni sebabnya berlaku di kulit. Okey, cuba tengok kulit yang dah inflame, kering, gatal, merah. Of course rasa sakit. So di hidung, sinusitis. So hidung yang ada inflammation, of course bengkak, merah. Di sini pula otitis media ni radang di telinga tengah. Dan tonsillitis di tonsil kita. Okey, tonsil kita yang asalnya normal tak macam ni. Tapi bila dia dah inflame, dia jadi bengkak, merah. Tengok ada asa pun, ada yang putih-putih tu. Okey, next. Ni di pundi kencing. Okey, pundi kencing kita. Kalau dia inflame kan, tengok dia merah-merah. Merah-merah, bengkak of course. Dan nak kencing pun payah. So, radang di pundi kencing ni kita panggil ascites. Next. Di otot-otot jantung. Ni famous selepas program vaksin kan. Ramai yang dapat radang jantung. Radang di jantung ni kita panggil myocarditis. Next, di appendix kita. Okey, appendix ni dia di kolon, di penghujung kolon ni, usus besar. Ni appendix ni dia adalah rumah probiotik, rumah bakteria baik. So
sekecil-kecil organ yang ada dalam badan kita ni semua ada fungsi dia. So kita kena jaga, jangan bila dah inflame tu nak potong buang. Tak payah. Kita repair je bagi dia elok balik. Kita repair je bagi elok balik. Okay. Cuba tengok appendix yang normal dan dah inflame. Okay, inflame ni jadi bengkak, jadi merah. So bila ada inflammation dekat appendix ni, kita panggil appendicitis. Okay, next. This tonsil. Okay, cuba tengok tonsil yang normal dan tonsil yang inflame. Okay, tonsil yang normal, tengok tak ada merah-merah, tak ada bengkak-bengkak. Tapi bila tonsil tu dah ada inflammation, dia akan jadi ada merah-merah, ada bengkak, sakit of course lah ni. So, di tonsil bila ada inflammation, dipanggil tonsillitis. Okay, next. Di paru-paru. Okay, paru-paru yang normal. Tengok saluran ni punya ni luas, elok je. Tapi bila ada inflammation, ada kemerahan, ada radang kan. So jadi sempit dan ada lendir lagi, ada mukus kan. So nak bernafas pun payah. So ramai yang ada isu ni sekarang kan. Sebab apa? Sebab sekarang apa? Isu apa saluran pernafasan sempit kan. Ni sebab radang yang tak terus di organ ni paru-paru. So next. Okay. Kepentingan radang. Okay. Cara badan memberi signal kepada sistem imun supaya memulih dan membaiki tisu-tisu yang rosak, selain sebagai cara mempertahankan badan daripada penceroboh atau penjahat seperti virus dan bakteria. Okey. Radang ni penting sebab dia yang bagi signal dekat sistem imun supaya nak bekerja memulih dan membaiki tisu kita yang rosak. Okey, kalau tak ada radang sebagai tindak bala fisiologi. Okey, bila kita dapat luka tu akan bernanah. Bila kita dapat jangkitan bakteria ataupun virus, boleh membawa maut. So pentingnya radang. Okey, ni contoh. Okey, contoh nak bagi faham kan macam mana radang ni. Okey, radang ni contohnya kaki kita yang asalnya normal, bila ada kecederaan, contohnya terlanggar pintu ke, tersepit pintu kan, akan jadi radang. Okey. Apakah yang terjadi semasa radang? Okey, kenapa tempat yang meradang ni jadi merah, jadi panas, jadi bengkak, jadi sakit dan hilang fungsi? Sebab apa? Sebab kat tempat yang kaki yang kita yang ada radang ni, sebab lebih banyak darah mengalir di tempat yang terlibat. Sebab sel-sel darah putih semua pergi nak tolong untuk pulihkan balik kecederaan tu. Okey. So kita akan rasalah 5 simptom ni, 5 gejala. 5 gejala ni. Okey, kemerahan, panas, bengkak, sakit dan hilang fungsi. Okey. Kalau kita dapat radang ni, kita kena welcome je, urus je, support je dengan betul. Jangan benar-benar, contohnya kalau dapat macam ni kan, dapat sakit ni kan, janganlah pergi sapu krim je. Lepas tu surut, okey, dah okey. Tapi sebenarnya semua tu membenam simptom je. Okey, ni antara macam mana radang tu terjadi? Antaranya disebabkan penyumbangan dari toksin lah yang kita masukkan secara sedar ataupun tak sedar. Okey, kita tahu kita sakit disebabkan banyak toksin dan tak cukup nutrisi. Okey, ni antara penyumbang toksin saya cakap tadi kan. Penyumbang toksin dalam badan kita. Okey, first vaksin. Okey, sekarang pun dah disuruh-suruh, digalak-galakkan ambil kan. So bila kita dah tahu malam ni, jangan ambil. Jangan ambil lah sebab dah tahu ni salah satu bentuk toksin. So next adalah rawatan amalan alopati. Amalan alopati ni macam ni lah, kita pengambilan ubatan yang drug based medicine tu. And then penyumbang toksin yang next, radiasi. Okay, datangnya daripada kita punya alat-alat elektronik macam laptop, phone, siapa je yang tak pakai kan, microwave, tu semua penyumbang radiasi, salah satu bentuk toksin juga.
Dan bahan kimia dalam udara. Okey, contohnya siapa yang bekerja dekat bandar-bandar besar kan. Of course banyak kenderaan. So asap-asap kenderaan tu kimia kan, bahan kimia dalam udara. So tu penyumbang toksin. Yang dekat dengan kilang pun sama. Daripada jana kuasa bahan binaan dan bencana alam. Next, penyumbang toksin daripada bahan kimia berunsur karsinogen. Inilah daripada pencuci lantai, pencuci rumah, sabun basuh, sabun mandi, skincare kita, makeup, semua ni penyumbang toksin. Kalau kita guna kita guna produk-produk yang tak selamat, yang ada bahan kimia. So next, penyumbang toksin, stres. Stres ni datang daripada mana? Daripada masalah rumah tangga, ada konflik laki bini ke, masalah kerjaya, masalah sosial dengan kawan-kawan. Ni semua stres ni adalah satu bentuk toksin. So kena pandai manage stres lah. So next, toksin ni datang daripada bahan kimia dalam air. Okey, air paip yang kita guna hari-hari tu. So apa ada dalam air paip? Arsenik, fluorida, klorin dan aluminium. Mana yang boleh tapis, tapis lah. Yang tak boleh ditapis tu memang masuk ke dalam badan kita tanpa kita sedar pun. Dan next, toksin daripada pemakanan kita, kita hormon, ayam cucuk kan. Lepas tu GMO, so fast food yang tinggi gula, garam, pengawet, banyak perisa, pewarna, antibiotik. Ni siapa je yang tak pernah makan kan. Okay, so inilah penyumbang toksin dalam badan kita yang kita sebenarnya ada yang boleh elak, ada yang tak boleh elak. So bagaimana nak urus radang akut ni supaya tak membentuk radang kronik? Okey, radang akut yang tadilah yang 5 simptom tadi yang kita dapat kemerahan, kita dapat sakit, kita dapat hilang fungsi. So macam mana nak urus radang tu supaya tak membentuk radang kronik? Okey, ada 2 syarat. First, sistem perkembuhan kita mesti tip-top. Maksudnya berak, kencing, peluh mesti bagus. Okey, berak ni kena 1 atau 2 kali sehari. Dan berak tu mesti dapat najis yang berkualiti. Sebaiknya adalah najis yang type 4 tu. Macam saiz pisang montel 3 ketul. Warna kuning keemasan. So kencing pun kena 5 hingga 6 kali sehari. Kencing ni waktu pagi je keruh. Yang the rest tu jernih lah. Dan mesti mengeluarkan peluh melalui kita punya liang-liang roma ni kan. So sistem perkembuhan ataupun sistem kita punya gastro usus mesti bagus. So next, organ hati kena sihat dan mantap. Sebab dekat organ hati ni lah fungsi hati ni sangat banyak, lebih daripada 500 fungsi. Salah satunya kerja dia lah yang bunuh virus, dia lah yang bunuh kuman. Lepas tu dia yang hasilkan sel-sel immunity. So hati kena bagus. Okey, apa jadi bila kita tak urus radang akut tadi? Inilah akan terjadi. Dia akan membentuk radang kronik. Ini antara radang yang kronik. Osteoarthritis di sendi di lutut. Okey, ni di kulit lah. So bila radang akut tadi tak urus, so akan membentuk radang kronik. Macam di kulit akan jadi SLE atau lupus. Rheumatoid arthritis. Ni mula-mulanya asalnya sakit sendi, sakit sikit-sikit je. Okay, last sampai jadi macam ni, merengkot. Sebab apa? Kita abaikan, kita tak urus radang yang akut tadi dengan betul. So next, psoriasis. Ni berkuping-kuping, macam kelumuan tapi ni di kulit psoriasis ni. Next, kita punya usus. Okey, ni kalau tak urus tadi, tak urus radang akut tadi, so kalau macam di usus ni akan jadi ulcerative colitis. Tengok dekat usus kita tadi, usus kita jadi macam ni, macam ulcer pun ada kan. Macam tadi peringkat yang kelima. Macam tadi kita rasa macam ulcer dekat mulut je kan. Tapi sebenarnya dekat usus pun boleh jadi ulcer. Okey, apa yang sepatutnya berlaku bila kita dapat radang? Okey, ini yang sepatutnya berlaku lah. Okey, contohnya ada pencetus, sel rosak, patogen, ada virus masuk, ada kuman,
Lepas tu toksin kan masuk dalam badan kita, and then hati kita ni sihat dan mantap kan. So inflammation ni berfungsi lah. Dia berfungsi macam mana? Dia nyahkan pencetus tu. Dia sel rosak dibaiki, sel rosak dipulihkan semula. Lepas tu patogen dihapuskan, virus dihapuskan. So jadilah kita manusia yang sihat. Okay. Tapi malangnya sekarang ini yang berlaku. Kebanyakannya bila kita dapat pencetus radang, sel rosak, patogen, toksik masuk kan. Tapi kita punya hati ni tak sihat. Fungsi hati kita ni lemah. So ini yang terjadi. So bila pencetus radang masuk, sel rosak, patogen, virus, kuman, kuman jahat, and then toksik masuk. So hati kita tak bagus. Of course bila hati tak bagus, usus pun mesti tak bagus kan. So inflammation, keradangan ni tak berfungsi. So pencetus kekal, sel rosak dia kekal rosak, patogen, virus still duduk dalam badan, tak hapus pun, tak mati pun. So kita jadilah orang yang sakit. Okay. So dekat sini harapan untuk menjadi orang yang sihat sentiasa ada, daripada orang yang sakit nak menjadi orang yang sihat. Okay. Macam mana? Okay, kita kena buat 8 perkara dan lalui 8 perkara ni. First, kita kena kawal radang ni supaya tak membentuk radang kronik. Then, apa yang nak buat? Next, kena pulihkan sistem pertumbuhan. Kena bagi berak lancar, bagi kencing, peluh. Semua kena tip-top. Kena buat hari-hari without miss. And then, 3, buang panas. Okay, inflammation kan dikaitkan dengan tadi panas kan. So, kita kena buang panas tu. Then, nak lakukan proses, maksudnya nak lakukan proses baik pulih badan ni, kita kena ada tenaga. So, kena tambah tenaga untuk badan lakukan proses pemulihan ni dengan lancar. Dan kena musnahkan kuman. So, okay. Nak baik pulih kerosakan sel. Kena pulihkan kerosakan sel. Sebab apa? Tadi, sel rosak mesti kena dipulihkan semula. Kalau tidak, kalau tak pulih, nanti kekal dalam badan. So, bila sel rosak tu bertambah-tambah sel rosak badan, so jadi kita manusia yang sakit. So, kena baik pulih kerosakan sel semula. Then next, kena mengurangkan toksin. So, kena kurangkan toksin. Tak boleh elak 100%, kena kurangkan. Okay, contohnya macam daripada segi kita punya penggunaan bahan-bahan cuci tu kan, tukar kepada yang lebih selamat, macam tu. So, next adalah kena bagi masa. Kena bagi masa dekat diri untuk lakukan proses penyembuhan badan. Kena realistik lah, macam kita dah sakit bertahun-tahun, kita dah kumpul toksik bertahun-tahun kan, sampai membentuk radang dalam badan kita. So nak pulih balik semula pun kena ambil masa juga. So kena sabar. Okay. Dekat Shonghol ni, setiap masalah mesti ada solution dia. Okay, ni solution kita dekat Shonghol. Okay, macam tadi nak jadi daripada orang yang sakit menjadi orang yang sihat, ataupun orang yang sihat nak kekalkan kesihatan dia, kita kena buat 8 perkara ni. Okay, 8 perkara ni boleh dilakukan dengan contohnya macam first nak kawal radang, kita guna produk Shonghol. Kita ada Lindsay dan Pollen. Okay, Lindsay ni kita ada 3 Lindsay dan 5 Lindsay targeted. Tapi yang sedihnya Yunken tu ni bakal tak ada dah dalam pasaran. So bolehlah ganti dengan Yunken dan combine dengan Lindsay targeted lain. Contohnya kalau macam untuk detox hati tu, kan tadi fungsi hati kena bagus. So kena detox hati seeloknya YKS. Lindsay targeted YKS. Tu memang powerful lah. So YKS gabung dengan YK, and then gabung juga dengan YKB untuk tulang dan darah, dan YKI untuk immunity kita. Dan pollen. Okay, pollen ni kita punya nutrisi dalam badan kita. Dia senang diserap oleh badan kita.
sebab dia bukan vitamin sintetik. So next, okay, kena perbaiki sistem pertumbuhan kan, kena berak lancarkan hari-hari kan. Okay, di sini ada fiber dengan lactoberry. Okay, fiber ni serat lah. So dan lactoberry, probiotik, bakteri baik. Okay, untuk resepi, resepi untuk gastro usus yang sihat, nak bagi pastikan berak lancar hari-hari, kita mesti lengkapkan 5 keperluan usus kita. Iaitu serat, kena ada bakteri baik. Bakteri baik ni boleh dapatkan pada lactoberry lah. So kena ada air yang cukup, kena ada enzim. Enzim ni dapatkan daripada pollen. And then kena cukupkan protein. Protein kena dapatkan daripada soya. Okay. Next, nak buang panas kan? Okay, nak buang panas, kita ada teh dan Vitaking. Okay, selalunya kalau siapa yang dapat radang yang kronik, dia akan rasa sedikit akan rasa sakit lah. So nak manage sakit tu, ni kita punya painkiller semula jadi kita, iaitu Vitaking. So yang teh ni kita jadikan sebagai minuman harian kita. Okey, nak lakukan proses pemulihan badan kita kena ada tenaga. Nak tambah tenaga, boleh minum kopi CEO dan Vitaking. Okey, kopi CEO ni kita ada 2 variasi. Ada yang bergula dengan tak bergula. Okey, next. Nak musnahkan patogen, nak musnahkan kuman. Ni, lactoberry. Dan next, yang keenam adalah nak balik pulih kerosakan sel. Kita guna soya dan pollen. Okey, soya ni yang bestnya orang sakit buah pinggang pun boleh konsum. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada purin. So dia tak membebankan buah pinggang. Dan dia soya dari kacang soya non-GMO. So memang, dan ada enzim betik dan enzim betik dengan nenas. So dia membantu penghadaman kita. So next adalah kita kena kurangkan pengambilan toksin. So nak kurangkan pengambilan toksin, tadi saya cakap kan, kalau macam yang pakai skincare tu, yang pakai skincare yang tak selamat tu, bolehlah bertukar kepada Aquasense. Dan mandian kita boleh tukar kepada Vicare. So pencuci rumah kita, pencuci baju kita tukar kepada Go Eco. Ubat gigi yang kita guna boleh tukar kepada Green Z. So nak tahu tahap nak kesan kehadiran radang dalam badan kita ni, kita boleh buat ujian darah juga, ujian darah ASR. Tapi saya percaya siapa yang berada di Johor, kalau dah tahu simptom-simptom radang tu, tak buat ujian darah pun dah tahu apa nak dibuat kan. Reverse je kondisi badan kita kan ke tahap yang lebih baik. So itu saja perkongsian saya malam ini. Maaf kalau ada yang terkurang. Next boleh diperbaiki lagi. Okey, sekian saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC semula. Terima kasih Nisa. Satu perkongsian yang sangat baik. Okey, setiap penyakit ada dia punya solusi dia. So bila badan kita dapat urus radang dengan baik, insya-Allah lah boleh baik keseluruhannya. Okey, jadi